Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fizial Zaman bertemankan rakan tugas Gigi Ahmad untuk Awani Pagi 8.30 ini. Kita nak bincangkan berkaitan dengan kegemukan atau obesiti yang merupakan masalah dihadapi kebanyakan masyarakat di negara kita. Malah kadar obesiti di Malaysia direkodkan tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHMS 2019, statistik menunjukkan 50.1% daripada orang dewasa di Malaysia alami berat badan berlebihan. Tapi ada antara masyarakat yang mengambil alternatif untuk atasi masalah tersebut dengan melakukan pembedahan bariatrik. Tapi sebenarnya prosedur bariatrik itu bukan saja boleh mengatasi masalah obesiti, tetapi sebenarnya turut memberikan manfaat daripada sudut kesihatan. Apakah manfaatnya kepada sudut kesihatan lain? Untuk kepuasan lanjut, kita nak bersama dengan pakar perunding pembedahan upper G dan Bariatric Surgery UiTM Private Specialist Center UPSC, Dr. Tiva Shini Krishnasamy. Dr. T, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Terima kasih untuk menjemput saya. Dr. T, kita mulakan dululah kan. Mungkin seperti yang diketahui, kadar obesiti di Malaysia merupakan yang tertinggi sekali di Asia Tenggara dengan purata kalau kita boleh sebutkan di sini sebanyak 15.6%. Mungkin boleh doktor terangkan apa itu obesiti dan apakah kemungkinan faktor-faktor yang menyebabkan rakyat Malaysia ni jadi juara obesiti di Asia Tenggara? Dan doktor, kalau boleh saya tambah, adakah obesiti ini memang berat badan berlebihan sahaja? Yang kurus tiada obesiti ke doktor? Okey. So ada kelas untuk mengklasifikasikan obesity, and selalu kita tengok atas BMI, so body mass index, yang includes kita punya berat badan dan kita punya ketinggian. So ada satu calculation yang mengira BMI. So semua orang yang dalam golongan BMI 30 dan ke atas ialah dalam golongan obesiti. So, apa itu obesiti? Obesiti ialah dia berlaku bila kandungan lemak dalam badan kita adalah terlalu tinggi. Jadi untuk golongan wanita, obesiti ialah bila mereka punya kandungan lemak lebih 40%. Dengan dalam golongan lelaki, bila kandungan lemak mereka lebih daripada 30%. Dan doktor, beberapa tahun kebelakangan ini prosedur atau pembedahan bariatrik kian jadi perhatian sebab dikatakan boleh atasi obesiti. Adakah ini benar sebenarnya? Ya. So kita dah buat banyak kajian, and dalam kajian ini semua telah dibuktikan bahawa prosedur ataupun pembedahan bariatrik yang paling efektif untuk kurangkan obesity rate kita dan turunkan berat badan kita. Ramai orang ingat kandungan lemak dalam badan kita hanya bergantung kepada cara pemakanan kita dalam diet dan juga kalau kita kurang senaman. Tapi kita tahu yang obesity ini dia penyakit kompleks, and dia mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi penyakit obesity ini. So selain daripada diet dengan kalau kita buat senaman ke tidak atau bergerak, ia bergantung kepada faktor-faktor macam genetik, persekitaran, kita punya stress level, kalau ada gangguan emosi atau mental, dan juga kalau kita dapat cukup rehat atau tidur, dan penyakit-penyakit selain daripada yang sampingan yang boleh membuatkan kita naik berat badan, dan juga setengah ubat yang kita ambil untuk penyakit lain juga boleh menaikkan berat badan kita. Dan juga doktor, kalau kita boleh pergi lebih jelas sedikit mengenai apa itu sebenarnya pembedahan bariatrik itu. Okey. So pembedahan bariatrik secara umumnya kita ada apa yang kita panggil sleeve gastrectomy and also gastric bypass. Jadi sleeve gastrectomy ialah bila kita, sebab otot-otot dalam perutnya dia boleh berkembang dengan cara pemakanan kita. So lebih banyak kita makan, dia boleh kembang lagi. So kita perlu makan banyak untuk rasa kenyang. Jadi apa yang kita buat ialah kita potong setengah perut, jadikan dia lebih kecil,
Jadi patient boleh rasa cepat kenyang and dia tak boleh makan banyak. Lagi satu cara yang kita boleh kombinasikan dengan sleeve gastrectomy ialah buat jalan pintasan atau gastric bypass. Jadi kita kurangkan penyerapan dan penghadaman makanan yang dimakan. Dan doktor, adakah kompleks untuk melakukannya? Apa mungkin kesan kepada mereka yang lakukan pembedahan ini? Mungkin ada kesan-kesan sampingan lain ke selepas lakukannya? Adakah ia memang selamat sepenuhnya untuk dan boleh menjalani kehidupan seperti biasa, ataupun ada aspek kehidupan kita yang perlu dikurangkan ataupun ditambah baik selepas jalani pembedahan ini? Okey, so memang semua surgery atau prosedur yang kita buat ada juga kesan sampingan. Tapi risikonya atas tangan yang orang yang berskill atau sudah belajar buat ini secara profesional, kesan sampingannya dia kecil berbanding kepada benefit yang mereka dapat daripada buat prosedur ini atau pembedahan ni. Jadi selalunya mereka have good result, and ini pembedahan ni dijadikan dibuat secara keyhole surgery. Jadi potongan kat bahagian perut tu kecil, like at the most 1.5 centimeters. Potongan kecil untuk kita masuk instrumen dalam and buat surgery itu. Dan juga Dr. T, boleh terangkan jenis-jenis pembedahan bariatrik ni, adakah bagaimana dan juga bagaimana sebenarnya cara ia dilakukan? Okay, so surgery ini perlukan patient to be prepared. Okay, patient kena tengok. So kita bekerja sebagai team. Ada doktor-doktor lain yang bukan sahaja pakar bedah yang tengok patient dulu sebelum surgery. Kita perlu involvekan dietitian, physiotherapist, endocrinologist. So semua ini diperlukan support yang besar around the patient untuk mendapatkan the result yang terbaik mungkin untuk patient. So patient kena prepare dulu, and dia perlu prepare mentally sebelum surgery ini. And Dr. Bius juga perlu tengok patient, assess patient punya risiko untuk surgery, and patient this perlukan general anesthetic, apa yang kita ubat bius sepenuhnya. So and also perlu rawatan rawatan rapi untuk seketika sebelum pergi ward. Tapi selalunya kalau semua okey, patient boleh balik dalam hari 1-2 hari. Dan doktor, dalam masa yang sama, apa faktor-faktor yang menentukan bahawa pesakit itu perlu jalani bariatrik? Apa mungkin indikator yang boleh kita lihat bahawa dia sememangnya perlu lakukan untuk kesihatan dirinya, sekiranya tak buat memang akan berlaku lebih kemudaratan? Apa indikator ataupun perkara-perkara yang membuatkan kita boleh terjemahkan bahawa dia perlukan? Mungkin sekarang ni negara kita memang boleh dikategorikan sebagai negara gemuk di Asia Tenggara ini. Mungkin ramai orang di luar sana melihat kepada bariatrik ini perlu sampai tahap apa berat badan mereka, perlu melihat BMI dan sebagainya. Apa indikatornya? So our general indicator ialah patients who are considered for this is patients yang BMI lebih daripada 30. And also kalau patient ada penyakit-penyakit sampingan, apa yang kita panggil metabolic syndrome. So patient yang ada kencing manis, tekanan darah tinggi, high cholesterol, selalunya patient macam ni lah yang sesuai untuk menjalani pembedahan bariatrik. Sebab dengan buat bariatrik surgery ini, dia bukan sahaja mengurangkan berat badan, tapi kalau patient ada penyakit sampingan, dia boleh kita ada peluang untuk pulihkan dia punya chronic diseases. Penyakit kronik macam kencing manis, darah tinggi. Ada juga patient yang tak perlu makan ubat lagi for life. Oh. Yes. So this is very important, especially patients yang ada penyakit sampingan, and penyakit ni kronik, and dia akan increase dia punya risiko untuk dapat penyakit buah pinggang, penyakit sakit sendi, tulang. So ini semua boleh pulih sepenuhnya.
Itu antara kelebihan-kelebihan untuk lakukan prosedur bariatrik. Kalau kita nak tahu kan, seperti yang tajuk kita bawakan, ia bukan sekadar hanya untuk obesiti, juga kepada kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh Dr. T tadi. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita nak melihat, bolehkah mereka yang tidak mengalami masalah obesiti ni untuk lakukan prosedur atau pembedahan bariatrik untuk jaga kesihatan mereka untuk masa hadapan misalnya, Doktor? Tidak dinasihatkan sebab ia juga ada kesan sampingan. So kalau patients are under the normal BMI ataupun underweight, kalau kita nak buat bariatric procedure atau surgery, they will get really underweight and malnourished. So kurang zat-zat makanan yang penting dalam badan. Jadi tidak disarankan, tidak dinasihatkan. Ya. Dan Tapi doktor, teruskan doktor. Tapi selain daripada pembedahan, kita juga boleh ada cara prosedur yang kita bariatric juga, tapi kita tak buat melalui pembedahan, iaitu memasukkan satu gastric balloon dalam perut kita. Jadi balon tu ada dua cara untuk memasukkannya. Satu ialah melalui swallow pill. So kita telan aja satu pill, and selepas tu balon tu kita boleh besarkan dia dengan masukkan air yang special khas untuk gastric balloon tu, and balon tu akan memenuhi ruang perut, and so patient rasa kenyang, tak boleh makan banyak. So itu tidak perlu operation, dia just swallow the pill, and hari itu juga patient boleh balik rumah. Yes, itu satu cara. Lagi satu ialah melalui masukkan gastric balloon juga, tapi kita perlukan scope OGDS, satu kamera yang masuk melalui perut untuk masukkan balon yang kempis tu, dan selepas tu kita besarkan balon tu juga. Gastric balloon ada kena-mengena dengan penyakit gastrik ke, doktor? Kadang-kala ada, so kita akan bagi mereka ubat untuk kurangkan sakit gastrik. So ini kita vet through the patients and make sure mereka tak ada sakit gastrik sebelum ni, tak ada reflux sebelum kita buat prosedur ini. Ya. Baik, banyak sebenarnya nak kita bercakap mengenai pembedahan dan juga prosedur bariatrik yang kita lihat bukan sekadar untuk atasi obesiti, tapi banyak lagi penyakit-penyakit sampingan yang lain. Kita akan bercakap lebih banyak dengan pakar perunding pembedahan upper GI and bariatric surgery dari UPSC, Dr. Tivashini Krishnasamy. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kegemukan atau obesiti merupakan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Kalau di Malaysia ni kalau di Asia Tenggara ni kita adalah nombor 1 dari segi masalah obesiti, dan salah satu prosedur yang dicadangkan ketika ini adalah pembedahan bariatrik. Dan bariatrik ini kita telah pun berbincang bersama dengan Dr. Tivashini sejak tadi. Kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Dr. Tivashini, doktor ada menyentuh berkenaan dengan pembedahan ini yang tidak memerlukan prosedur pembedahan itu sebenarnya. Boleh dilakukan, bariatrik boleh dilakukan tanpa pembedahan. Mungkin ada kriteria siapa sebenarnya yang memerlukan pembedahan, siapa yang sebenarnya tidak memerlukan pembedahan. Okay. So kriterianya, one of the criteria is patient punya BMI. So kalau dia dalam lingkungan 25 hingga 30 sampai 35, mereka boleh cuba dengan gastric balloon kalau tidak mahu pembedahan secara langsung. Tapi kalau patient yang sudah melebihi BMI 30 atau 35, especially dengan penyakit-penyakit sampingan, it's best for them untuk dapatkan pembedahan sebab kadar penurunan berat badan ialah paling banyak dengan kaedah pembedahan, sebanyak 50 kilogram ataupun lebih. Yes. So that's the best effective method untuk patient, sebab yang mereka yang terlalu tinggi BMI-nya, kalau kita buat prosedur yang tidak memerlukan pembedahan, dia punya efek tak begitu ketara
untuk patient. So at the most, gastric balloon boleh lose about 10 to 15 kilograms. Wow. Tapi ada juga patient yang boleh menurunkan lebih berat badan, tapi itu bergantung kepada disiplin also daripada patient. Dan doktor, apakah mungkin selepas melakukan prosedur bariatrik itu apa sebenarnya perlu dilakukan oleh pesakit-pesakit? Maksudnya rawatan-rawatan lanjut yang perlu dilakukan selepas prosedur atau pembedahan bariatrik itu? Okay, so kita punya tugas dalam helping patient is macam kita kickstart engine kereta yang sudah nak stop, sudah nak berhenti lah. Okay, so selepas tu kita akan bagi support untuk patient dan dorongan kepada patient untuk they need to follow satu strict regime yang kita bagi kepada semua patient selepas pembedahan ni secara pemakanan dia, and also sebab dia tak boleh makan banyak sebab baru habis operation. So cara pemakanan strict lah, sangat strict yang kita bagi, dan juga senaman harian yang dia boleh buat di rumah, apa yang dia mampu buat. And then bila patient boleh dia rasa lebih ringan and turunkan berat badan, dia rasa dia kena berdisiplin and naikkan dia punya pergerakan dia, senaman dia, dan jaga diet. Ya, Dr. T. Okey, teruskan. Selain daripada tu, dia perlu ambil vitamin-vitamin yang kita akan prescribe untuk mereka. And also kita akan pantau dia kat klinik, follow up dia macam mana, ada apa-apa masalah. Yes. Okey, Dr. T, mungkin Dr. T boleh terangkan, mungkin ada yang sedang menonton kami ketika ini yang berminat. Adakah kos untuk prosedur bariatrik ni tinggi, dan juga bagaimana sekiranya mereka mahu melakukannya, ke mana harus mereka pergi? Okay, so selalunya operasi ini has to be done by orang yang diiktiraf sebagai bariatric surgeon, atau who have undergone training as a bariatric surgeon. Dalam kos tu dia akan differ, dia akan berlainan compared to fully private dengan semi private macam University Hospital UiTM atau UPSC. So kosnya berlainan sebab kalau nak ikutkan fully private, then kosnya akan lebih tinggi. Usually dalam lingkungan 25 hingga 30 K. Kalau it's under semi-government or the private wing of government hospital, semi-government hospitals macam university, UPSC, dia akan kurang dalam lingkungan 15 K. Dan untuk prosedur pembedahan ini, sering juga orang tertanya-tanya adakah ia boleh di-cover oleh insurans itu sendiri? Okay. Buat masa sekarang, dia it's not covered. But kalau patient ada GL atau kita ada financial institution yang boleh buat loan dengan kadar yang compared to bank, our usual banks, it's quite comparative rates. Yeah, but kita perlu see it from this sudut, in the sense that ubat yang kita ambil, kosnya dan semua penyakit yang patient ada, kosnya untuk jangka masa panjang tu kalau ikut kira balik, it's lebih berbaloi untuk buat surgery, and so you don't have the cost penyakit dalam jangka masa panjang in the long term, and you get your health back. And especially kalau keluarga yang ada anak-anak yang masih kecil, so orang yang on the high BMI, kalau you nak quality of life with the family, jangka masa depan, I think it's worthwhile in the long term. Dan doktor, mencegah lebih baik daripada kita mengubati kan. Tapi kita lihat kepada angka dan juga statistik berkaitan dengan obesiti di Malaysia ni memang patut kita bimbangkan lah. Jadi bagaimana sebenarnya doktor kita lihat dan ketahui juga punca-punca
yang sering doktor mendapat pesakit punca kepada kenaikan berat badan berlebihan dan sebagainya, adakah ia ada kena mengena dengan gaya hidup kita ketika ini yang mana semuanya di hujung jari, tak perlu keluar dan sebagainya, dalam masa yang sama lambakan makanan segera juga, stres, tekanan dan sebagainya. Bagaimana ini mempengaruhi doktor? Yeah. So semua ini, yes, you're right. Semua faktor ini mempengaruhi kita punya sedentary lifestyle. Sebab hidupan kita senang. Nak jalan kalau lebih dari 200 meter, kita tak nak jalan. Kita nak naik motosikal ke, nak naik kereta. Because itu kita punya lifestyle sekarang. Satu rumah ada 2 biji kereta minimum, you know. So it's a lifestyle modification yang kita perlu buat and kita perlu berdisiplin dengan tu. Doktor, saya ingin tanyakan, pada skala 1 hingga 10, berapa banyak kesedaran masyarakat Malaysia tentang obesiti ni, doktor? Mungkin 1 hingga 10 skalanya bagi doktor. Kesedarannya kurang. Masih dianggap remeh lah. Yes. Kerana bagi budaya kita ni, gemuk itu bahagia, begitu? Yes. And also kita punya makanan semua sedap. And then itu tak dinafikan lah. Yeah, so and sekarang dengan Grab foodnya, you know, it's just a call away. Kita pun tak payah jalan banyak. And dengan cuaca panas, kita pun tak ada effort nak jalan sebab peluh banyak. Nak duduk dalam bilik aircon, you know. So it's our sedentary lifestyle. Tapi ada juga faktor genetik yang tidak boleh dinafikan. So it's complex. And then plus dengan orang yang if mereka ada stres dalam kerja atau stres dalam keluarga pun boleh membuatkan mereka, you know, comfort eating macam tu. And also the hormones dalam kita punya badan, dia react differently. Bila kita dalam stres, kita nak conserve kita punya kandungan lemak, kita dah bagi dia bakar. So hormon pun, you know, it plays a role. Dan doktor, untuk mereka yang nak kurangkan, mungkin langkah pertama sikit-sikit nak buat, apa nasihat doktor? So sikit-sikit kita buat, main thing is we are conscious with kita punya pemakanan, segi diet kita. So, you know, we can start off with food diary. Kalau kita nak ikut nafsu makanan pun, just keep it for once a week, for example, or twice a week. Hari lain tu kita control kita punya cara pemakanan dan apa yang kita makan. You know, you can have cheat days. Lagi satu is, you know, bila kita pergi office, instead of, you know, naik lift 5 floors, kita cuba naik tangga at least 1 or 2 floors, then kita naik lift. So, you know, sedikit lama-lama jadi bukit. And then you can masa petang secara santai boleh jalan untuk 10 minit, you know, kawasan perumahan, tak payah pergi padang ke, tak payah pergi, you know, buat senaman luar, just jalan santai 10 minutes a day. And then you build it up. Selepas you rasa, okay, 10 minit saya boleh buat, jalan berterusan, and then kita build up on that. Okay. Dan doktor, pembedahan bariatrik itu kepada mereka yang melakukannya berjaya menurunkan berat badan, adakah mereka boleh kekalkan berat badan yang baik itu? Mungkin BMI yang sesuai kan? Sebelum tu mereka dah obesiti. Adakah mereka boleh kekalkan? Ada jaminan mereka akan boleh kekalkan selepas buat bariatrik procedure? Disiplin ya? Okay. So dalam hidup tak ada jaminan. So tapi perlukan patient punya disiplin selepas pembedahan ni. So mereka sudah, sebab kebanyakan aktiviti harian mereka tak dapat buat sebab mereka rasa badan terlalu besar, terlalu letih, tak ada bertenaga. So bila mereka sudah kurangkan at least about 10-15 kilograms, then mereka boleh rasa macam, oh, saya sudah lebih ringan, tak ada sakit otot, tak ada sakit sendi. Okay, saya boleh move forward on my physical activity. So dia tingkatkan dia punya physical punya activity and need to keep at it sebab boleh juga mereka nanti mereka punya berat badan boleh plateau. Okay, so masa tu kena naikkan physical activity, push kita punya body sikit, bagi dia stress untuk push on
then dia boleh turunkan. So ini memang perlukan patient punya disiplin. That's why sebelum kita buat pembedahan, kita kena check dia punya disiplin, like kalau ada gangguan emosi, mental, dia punya kesihatan mental dia. Banyak penting sebelum buat prosedur ni. Baik, terima kasih Dr. Tivashini Krishnasamy, pakar perunding pembedahan upper GI and Bariatric Surgery UITM Private Specialist Center UPSC. Terima kasih banyak kita ucapkan. Saya kira boleh memberi manfaat kepada mereka yang di luar sana menonton yang mungkin memerlukan prosedur bariatrik ini, bukan sahaja untuk obesiti tapi juga penyakit-penyakit sampingan yang lain, tekanan darah tinggi dan juga kencing manis dan sebagainya. Ya, tapi apapun mencegah lebih baik daripada mengubati. Amalkan gaya hidup sihat. Dan sekian daripada kami Awani Pagi. Saya Hafizah Zaman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih. Kita jumpa lagi.